Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kepada yang dah tekan butang subscribe dan lonceng. Kepada yang belum, jangan dah segan dah silu, tekan je lah. Subscribe tu asalnya warna merah, korang hitam kan dia. Okey, baik. Pada entry kali ni tentang tajuk dan thumbnail korang dah tengok pelaksanaan GST. Dibayangkan akan berlaku semula GST. Jom kita kupas isu ni dan apakah kaitannya dengan pengeluaran one-off KWSP. Jom. Okay, untuk video ini memerlukan aku membaca sikit teks dan teks tu aku akan share dekat skrin supaya korang boleh baca bersama-sama ya. Kita sama-sama belajar membaca. Jom kita mulakan Putrajaya. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Aziz memberi bayangan pelaksanaan cukai kepenggunaan atau lebih dikenali sebagai cukai barangan dan perkhidmatan GST berkemungkinan bakal diperkenalkan semula bagi membendung masalah ketirisan cukai. Okey. Highlight dia, ketirisan cukai. Maksudnya ada cukai yang terlepas pandang. Okey, baik. Jelas beliau, sekiranya dilihat perbandingan antara GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan, SST, secara teorinya hasil kutipan lebih kurang sama. Secara teorinya hasil kutipan lebih kurang sama. Cuma dari segi praktikal GST lebih efisien kerana penipuan cukai sukar dilakukan. Ya, memang diakui lah kalau dilaksanakan cukai GST ni, nak menipu tu susah sikit lah. Kan? Tapi impact dia hingga ke pengguna, daripada pengilang, pengedar dan pengguna. Kan? Bukan macam tu lah. Okey, teruskan. Ujar beliau, lebih malang. Tengku Zafrul mendedahkan hasil kerajaan merosot sebanyak RM20 bilion apabila SST kembali diperkenalkan. Maksudnya dulu kita dah start GST, tiba-tiba beralih kepada SST dan pada peralihan itu, tempoh peralihan tu sepanjang kita menjalani SST, kerajaan telah kehilangan hasil merosot sebanyak 20 bilion. Okey, walaupun harga barangan, kesan sampingan, kesan pengenalan semula SST adalah sama dengan GST. Jadi walaupun benda tu lebih kurang sama je, tapi hasil kutipan merosot. Ujar beliau lagi, ada lagi. Isunya, banyak ketirisan berlaku apabila SST kembali diperkenalkan sehingga menyebabkan kerajaan susah untuk mengesan mereka yang cuba lari daripada cukai. Sukar nak mengesan, yalah. Cukai kan, kalau selagi orang boleh lari cukai, memang orang nak lari cukai. Dan orang yang membayar cukai pun terpaksa. Dengan rasa terpaksa. Mana ada orang yang suka rela ataupun dengan rela hatinya membayar cukai. Kalau boleh lari, memang nak lari. Okey. Itu sebabnya kita kena pertimbangkan semula cukai kepenggunaan GST. Kerana negara lain sudah buat. Memanglah negara lain dah buat. Dan Malaysia pun pernah buat satu ketika dulu. Namun telah ditukar kepada SST kembali. Okey. Cuma isunya adalah dari aspek penerangan berasaskan sudut ekonomi dan politik. Kalau semua orang setuju untuk jelaskan kepada rakyat dan rakyat terima, okey, manakala ahli politik serta pihak kerajaan takut melaksanakannya, perkara itu sukar direalisasikan. Kau faham sendirilah apa yang dimaksudkan dengan kenyataan yang tersebut. Tak selesai setakat tu saja. Tak selesai setakat tu je. Mengulas lanjut, Tengku Zafrul mengakui usul pelaksanaan GST sekiranya diterima oleh kerajaan dan rakyat, perlu dibentangkan semula oleh beliau. Dia cakap lah. Beliau cakap kalau benda ni diterima oleh kerajaan dan rakyat, maka beliau perlu membentangkan semula di Parlimen. Susulan kerajaan Pakatan Harapan PH sudah membatalkan akta itu sebelum ini. Yes. Bila sesuatu akta itu telah dibatalkan, iaitu dalam masa mula kita sebut dimansuhkan, maka akta yang baru perlulah dibentang semula di Dewan Rakyat. Dan tak lain yang perlu membentangkannya ialah Menteri Kewangan lah. Siapa lagi? Baik. Akhir sekali, bagaimanapun beliau menegaskan perkara pokok yang harus diputuskan kerajaan sebelum usul pelaksanaan GST dibentangkan adalah berapa peratus kadar GST yang sesuai dikenakan. Okey, kalau kita ingat balik, dulu kita dikenakan cukai GST kalau tak salah aku sebanyak 6%. Okey, jadi kalau andai katalah pelaksanaan GST ni dilaksanakan semula, sebenarnya kalau pada pandangan aku lah, aku bukan siapa-siapa pun, bukan ahli ekonomi tapi 6% dulu pun rakyat dah mengeluh sebab agak tinggi. Jadi kalau nak dilaksanakan semula, pada pandangan aku, kalau 4% ataupun 5%, itu kira baguslah juga kan. Okey. Dan apakah kaitannya dengan rakyat tentang cukai ni? Okey. Macam ni dah kita cakap Cukai, kalau dah namanya cukai, sama ada GST ke, SST ke, ternyata ia menaikkan harga barang. Dan kita pun sedia maklum, harga barang dah pun mulai naik dan dijangka akan lebih naik lagi dalam masa yang terdekat ni. Jadi sekiranya pelaksanaan ini dilaksanakan, GST, maka aku yakin barang yang dah sedia mahal akan menjadi mahal. Dan kita tahulah ada barang-barang yang dikecualikan daripada
GST. Ya, barang-barang keperluan essential seperti itulah barang-barang dapur kebanyakannya. Dan barang-barang yang bukan dapur, dengan contohlah kita ambil contoh spare part kereta kan, spare part motor, barang keperluan yalah selain daripada barang makanan, maka cukai ini akan membebankan ya. Dan apabila keadaan ini membebankan rakyat pun sekarang ni pun dah memang terbeban dengan masalah kewangan masing-masing kerana PKP pada satu ketika dahulu, dan juga bencana banjir lagi yang melanda beberapa negeri. Maka pada pandangan aku memanglah wajar boleh buat sebenarnya GST boleh buat untuk pendapatan negara, dan insya-Allah pendapatan negara tu akan disalurkan dalam bentuk bantuan pula kepada rakyat. Yes, aku percaya pada benda yang berlaku itu sebab kita dah nampak dah dahulu kerajaan banyak membantu berdasarkan wang kutipan GST. Okey, tak apa. Tapi sebelum nak mengadakan GST ni, sebaik-baiknya, seelok-eloknya dilancarkan dahululah one off KBSP, duit pecarum sendiri. Jadi seandainya GST ni dilaksanakan tanpa pengeluaran tambahan one off KBSP, semestinya ia akan menyukarkan lagi kehidupan rakyat dan secara tak langsung akan membuatkan rakyat lagi terhimpit, malah akan menyusahkan lagi semua orang, termasuk daripada kedai dan sebagainya. Apabila kuasa membeli tu dah tak ada, orang dah tak banyak pergi membeli barang, maka kedai dan pasar raya pun akan turut terkesan, terutama kalau kita masuk shopping mall kan, kedai-kedai yang menjual kasut kan, benda-benda macam tu dikenakan cukai. Jadi akan kurang orang membeli kasut dan akan ramai orang yang berkaki ayam. Tak apa, gurau Tapi itulah hakikat yang kita perlu faham. Pelaksanaan GST ni boleh dibuat. Ya, aku pada pandangan peribadi aku, ini pandangan peribadi Kalau tak setuju tak apa, kalau setuju okey. Pada pandangan peribadi aku, cukai GST ni memang boleh menaikkan hasil pendapatan kerajaan. Yes, tapi kerajaan perlu sedar sekiranya rakyat kurang tidak ada kuasa untuk membeli tu, maksudnya tak ada lah duit nak beli barang apa-apa, maka cukai itu tidak akan mendatangkan hasil pun pada hakikatnya. Jadi cukai itu hanya akan berhasil bila rakyat mempunyai ekonomi yang agak kukuh, ada pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau nak dibentangkan usul untuk GST ni, terbaik sekalinya dibukalah peluang-peluang pekerjaan yang lebih luas lagi kepada rakyat, dan jangan lupa one off tu penting. Sebab tak nak sebut lah kan, kau cakap aku ulang lagi kan, tapi itulah adanya keperluan one off KBSP tu memang dah ternyata perlu diadakan. Jadi dengan adanya pengeluaran wang tersebut, dia akan rotate juga, kok mana pun dia akan pusing-pusing dapat kat kerajaan juga cukai tu. Duit tu tak dari mana sebenarnya, sebab wang rakyat tu juga, wang mereka sendiri diberi, dan jika dibelanja ke mana sekalipun, akhir-akhirnya cukainya akan dapat balik juga kepada kerajaan. Tak pusing, tak dari mana pun, bukannya duit tu dihantar ke negara seberang ke sebagainya, dia pusing dalam Malaysia je sebenarnya. Kok mana pun kerajaan tetap akan mendapat pulangan semula dalam bentuk yang lain lah, percukaian. Yes, itu saja untuk entry kali ini. Kita jumpa pada video yang akan datang. Okey, ini mungkin bukan segar daripada ladang, tapi mungkin berita yang ramai dah tahulah yang belum tahu. Okey, semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Baik, kita jumpa pada entry yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Bye-bye.